Kita tengok ya. Ya. Tuan-tuan dapat dua nota mansub. Nampak tak mansub ya? Okey, mansub. Mansub ya. Ini ada dapat tak yang minggu lepas? Oh, tak ada. Tak ada. Yang minggu lepas, yang minggu dulu lama dah bagilah. Dapat tak ya? Yang dah lama bagi. Okey. Saya bagi ni suruh baca. Lama dah ingat Okey. Sekarang ni kita masih lagi, sebab saya cadang pada tu tadi, kita kena tambah lagi 1-2 sebelum kita sampai, sebab 12 bulan 2 kita mesti stop untuk rehat sebulan 2 bulan. Jadi nak jember ke 12 bulan 2 tu, kita mesti tambah 2-3 lagi, sebab kita tertinggal 5 kalau ikut dalam jadual saya. Kita tertinggal tu ada majlis-majlis kahwin kan. Jadi tuan-tuan kena fulfill yang 5 tertinggal tu, kena tahan ya. Kalau tidak saya tak boleh nak pergi saya punya jadual saya, sebab kena tambah. Mana dalam minggu ni, minggu depan ni kita tambah 1-2 jam ya, tambah ya, kena tambah. Jadi tuan-tuan kena tahan lah. Okey, kalau tidak nanti kita, orang Terengganu kata kita terkelihir ya. Ni tuan-tuan, ni salin ya. Okey, ini Quran diturunkan 23 tahun dulu untuk menyelesaikan 5 permasalahan. Ya. Yang pertama akidah. Ya, dia panggil yang pertama akidah. Tuan-tuan salin kat ni. Ya. Jangan lupa. Yang kedua nyawa. Ya. Yang ketiga akal. Yang keempat harta. Yang kelima zuriat. Setiap 5 perkara ni ada ayat larangan, ada ayat suruhan, perintah, ada larang, ada perintah, ada larang, ada perintah. Ya, harta ada larang, ada perintah. Begitu juga zuriat, ada larang, ada perintah. Kalau kita boleh mengenal pasti larangan dan perintah ni, maka berjayalah kita sebenarnya. Ya, semua sekali ni dimainkan peranan oleh haraf. Haraf yang 80 itulah yang memainkan peranan macam ada perintah, larang atau tidak. Sebagai contoh, terjemah ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, terjemah. La tubtilu. Cari root. Batalah. Batal. Jangan merosakkan sedekahatikum. Bil manni. Ingat, jangan rosak sedekah kamu dengan cacian. Wal aza, ungkitan. Jadi ini ayat berkenaan dengan harta. Larang. Bila guna la, larang. Perintah. Okey, perintah larang. Ni perintah. Ni larang. Perintah. Sama je perintah. Perintah. Okey. Ya. Nombor 2, nyawa. Ya. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh buat reference. Dulu kita dah beritahu reference dia apa dia. Tuan-tuan, ini nama dia maqasid. Cuba sebut maqasid. Maqasid syar'iyah. Yang kerajaan kita duk sebut maqasid syar'iyah. Maknanya apa dia maqasid? Maqasid itu perancangan strategi syarak, perancangan strategi Allah untuk kita laksanakan. Maknanya maqasid. Maqasid. Maqasid ni artinya matlamat. Syar'iyah
Jangan sebut syariah lagi. Sebut syariah ni perancangan strategi Allah. Syariah tu Arab. Daripada syariah. Syariah tu, maqasid ni matlamat perancangan strategi Allah untuk membangunkan dunia ni ada 5. Kalau dia je syariah je salah lah. Salah lah. Dia kena syariah. Syariah tu sebab disandarkan. Oh, dah tiba ke tinggi tanya soalan tu. Orang panggil syarak. Syarak tu pengurusan. Pengurusan perancangan. Jadi tuan-tuan, bila ini nama dia strategi planning. Nama dia strategi planning. Okey, maqasid syar'iyah. Cuba sebut. Tuan-tuan pergi kedai ataupun buka internet sekarang, keluarkan maqasid, dia akan keluar semua sekali ni, 5 ni. Jadi dalam maqasid ada berkaitan akidah, ada akidah ayat larang. Ya, ada akidah ayat perintah. Ada nyawa ayat larang. Ada nyawa ayat perintah. Ada akal ayat larang. Ada akal ayat perintah. Ada harta ayat larang. Dan ada zuriat ayat larang. Ayat larang zuriat dia kata apa? La taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut malu. Ayat suruh dia kata jagalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga anak isteri kamu daripada api neraka. Didik mereka supaya mereka akan bersama kita dalam syurga. Itu ayat perintah. Ayat larang banyak. So dalam beberapa modul komputer kita boleh tahu akidah ni berapa ayat larang dengan detail. Sekarang ni boleh? Okey. Jadi tuan-tuan, ni. Jadi tuan-tuan, kalau ada strategi planning, ada pengurusan strategi, iaitu strategi management. Yang planning ni Allah buat dalam qadar. Yang pengurusan strategi itu sebenarnya kita yang laksanakan. Manusia yang laksanakan. Nama dia pengurusan strategi. Jadi yang mana susah? Perancangan kita boleh buat secantik-cantiknya, tapi pengurusan tu sometimes kita tak dapat buat. Itu yang paling lemah sekali. Ya. 2-3 bulan kita resmi bangunan cantik, masuk setahun pertama dah jadi kelengok. Tandasnya kotor dan sebagainya kan. Pasal maintenance kita very bad. Very poor. Jadi maintenance tu siapa punya? Otak. Otak potential. Manusia otak. Ya, otak. Okey. Okey. Tuan-tuan, tengah sini kita nak relate dengan 23 medan. Okey. Sekarang ni okey. Sekarang ni tuan-tuan, nak melaksanakan ini ada hukum dia. Satu hukum dia wajib, betul tak? 2 sunat. 3 makruh. Ya. 5 perkara ni ada hukum. Ada syarat dia. Mesti laksanakan wajib, sunat, makruh, harus, haram. Ini adalah hukum yang telah Tuhan tentukan di dalam Al-Quran. Hukum berkenaan akidah ada yang wajib. Haram ada, kita tidak boleh syirik kepada Allah. Wa man yusyrik billah, sesiapa yang syirik dengan Allah, dia sedang melakukan dosa besar. Ya, dosa besar. Jadi tuan-tuan akan dilatih mengenal pasti setiap ayat ini bidang mana. Kalau saya baca salah satu contoh ayat yang saya buat exercise tadi, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini nama berapa? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini surah Al-Baqarah ayat 21. Yes. Akidah. Ayat akidah. Okey, yang ni syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Bunyi Ramadan. Yang mana? Akidah. Dalam akidah tu banyak perancangan dia. Okey. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bunyi haji dan umrah. Di mana? Yes. Jadi dia boleh kategorikan tu. That's very good.
That's very good. Sebelum ni boleh tak kategori? Tak boleh? Okey. Okey, tuan-tuan. Okey. Dari segi pengurusan strategi, ya, bila kita nak keluarkan hukum ni, ada dua jenis hukum saja yang besar. Ada tu hukumnya jelas, dalam Quran jelas. Ada tu tak jelas. Untuk melaksanakan 5 hukum tu. Ya. Hukum ni tadi dia panggil Pengurusan strategi. Pengurusan strategi. Kita menguruskan alam, menguruskan anak, menguruskan manusia. Jadi dia panggil pengurusan strategi, ataupun dia panggil strategi management. Ya. Jadi strategi manajemen ni kita punya. Planning strategi Tuhan punya. Jadi untuk melaksanakan itu, Allah Ta'ala beri garis panduan 5 jenis hukum. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus, ada haram. Jadi untuk nak menentukan hukum ni, ada 2 jenis hukum, kata ulama. Yang pertama, hukumnya jelas. Jelas ada 2, Quran. Dalam Quran jelas, ditafsirkan oleh hadis jelas. Yang tak jelas ni, ijma' ulama. Bila dalam Quran tak ada, ulama akan memanggil sesama dia, berkumpul, mengambil keputusan. Dia panggil ijma'. Ambil iktibar. Ya, banyak benda-benda yang berlaku hari ini yang tidak ada dalam Quran. Mak rempit ada ke dalam Quran? Tak ada, tapi mak rempit membahaya. Ya? Membahaya, ganggu kan. Jadi ulama kena panggil. Kalau ulama-ulama yang jenis intelijen, dia mesti panggil, cadang kepada kerajaan, mak rempit haram, harus ditangkap. Jadi hari ini ada tak hukum? Sebab itu ulama dan umara dia mesti bersama-sama. Ya, jadi bersama-sama. Jadi ulama harus intellectual enough. Kalau ulama tak faham sains, tak boleh jadi ulama. Hari ini ulama dia faham kitab je, sains dia tak faham. Tanya bab matahari tak tahu. Ya tak? Jadi sebab itu ilmu kita sebahagian besarnya tidak integrated. Jadi dunia satu, akhirat satu. Okey. Sedangkan setiap pagi Tuhan keluarkan matahari. Bila keluarkan matahari, itu bukan buku tafsir. Matahari keluar tu artinya itulah dia hidup. Apa ada dalam matahari kan? Okey. Yang tak jelas adalah kias. Kias ni ulama mengambil ijma'. Apa tu? Candu dadah haram. Jelas. Jadi mana-mana yang sama dengan candu, seperti daun ketum, haram juga. Jadi haramnya daun ketum tu adalah kias daripada candu. Tak payah lagi nak ambil intibar. Kalau daun ketum tu berpening kepala, memanglah dulu daun ketum biasa je makan kan. Ubat dulu jadi ubat. Tuan-tuan, selain dari daun ketum, ada lagi satu daun kesum. Pernah makan daun kesum tak? Kabu. Cuba makan daun kesum dalam bentuk banyak. Memang pening ni betul. Pening. Daun kesum tu pening tu sebenarnya. Abang dia tukar es jadi tum. Okey. Okey tuan. Yang ini jelas. Hadis ni dia menerangkan. Okey? Dia menerangkan. Haram makan daging babi. Dalam Quran. Hadis beritahu, termasuk jugalah kepala babi, lemak babi. Jadi hadis menerangkan furthermore. Tuan-tuan, daging. Tak ada. Mana kalau tak ada hadis, kita dah makan daging lah, dah makan kaki kan, buat sup giambok. Sebab bukan daging. Jadi ulama mengambil hadis menerangkan, kalau dah daging tu tak boleh, yang sama sewaktu dengan daging pun tak boleh lah. Seperti tulang, kuku dia kan, tulang, rambut dia, bukan saja tak boleh makan, tak boleh pakai pun. Bulu dia tu nama dia bristle. Selalu dulu saya bila malam-malam melukis, gigit bulu tu kan, manis je. Sebenarnya gigit bulu babi lama dah.
Baru tahu bulu babi. Bristol tu bulu babi. Sebenarnya kan tak kira lah babi ternak ke babi hutan ke, tak kisahlah. Dia bulu babi. Okey. Tuan-tuan, jelas ni? Jelas? Ini kalau tak habis, mungkin saya jaga dalam pukul 12 baru habis. Jadi kalau tak faham, kalau buat tak faham je lamalah. Pasal ini nak jelas. Ya? Dalam Al-Quran dia tak kata babi. Ayat tu khinzir. Khinzir babi lah. Kita dulu babi, tapi lama-lama jadi khinzir. Pasal khinzir tu nama halus dia. Nama komersial kan. Babi lah. Saya pernah dulu saya ya. Ada kutu babi. Kita batal semayang. Ini semua yang lambat ni, yang kena habis pukul 12 ni. Okey, saya nak suruh tuan-tuan faham. Bila pergi kedai buku, tuan-tuan boleh tahu di mana berada, di sini ke. Faham tak? Jadi tuan-tuan, dalam Quran jelas, hadis menerangkan tentang Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Hadis ni ada ratus ribu hadis, tetapi Al-Quran hanya 6,000 ayat. Hadis ratus ribu hadis. Imam Bukhari saja pun ingat 300 ribu. Sebab itu di India, dia hadis nombor 1. Ingat hadis. Hadis tu Al-Quran sebenarnya. Dia punya explanation of the Quran. Okey, setakat ni boleh? Ada yang okey boleh? Okey, good. Okey. Okey, tuan. Yang ini no problem. Ini jelas. Buka saja Quran, selesai. Ya. Kita ambil contoh ni. La ta'kulu amwalakum. Ya, umpamanya Tuhan kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu menukarkan harta kamu dengan harta anak yatim yang kamu diamanahkan. La wala tatabaddalul khabisa bitayyib. Jangan kamu badal tukar al-khabis, yang tak elok kamu punya, yang baik anak yatim punya kamu pakai. Ya, kereta anak yatim BMW yang ayah dia tinggal, mu pakai, mu bawa dia pergi Toyota lama yang mu punya. Tak boleh. Pakai yang baik untuk dia kan. Jangan. Kalau siapa buat juga, inilah orang yang paling rugi di dalam dunia. Ini ayat jelas daripada Al-Quran. Okey, ayat tak jelas banyaklah. Okey tuan. Yang ini tuan-tuan, ulama telah mengeluarkan prinsip. Prinsip ini ada 5. Prinsip ini nama dia prinsip ini nama qawaid. Qawaid fiqhiyah. Jangan lupa, yang ini maqasid. Ini matlamat. Cuba sebut qawaid. Qawaid ni kaedah. Maknanya kaedah. Okey. Fiqhiyah. Dah dia paduka nak detailkan main lagi. Ni Datin, fiqhiyah dah dia paduka. Fiqhiyah ni fiqh. Fiqh ni artinya mendalami aspek hukum. Jadi tuan-tuan belajar nahwu sarah ni sebenarnya ahli fiqh sebenarnya. Ahli fiqh sebenarnya. Tapi ahli fiqh yang belum faham lagi. Jadilah. Tuan-tuan boleh tahu ni dia punya mapping ni penting. Okey, 5 qawaid. Qawaid pertama, yang dalam ni tak ada qawaid jelas. Yang ini kena qawaid. Qawaid ini peraturan yang ulama telah siapkan sesama dia sejak dulu. Kalau sekiranya nak selesai masalah yang tidak ada dalam Quran dan hadis, maka gunalah salah satu daripada 5 ni. 5 itu kalau kita bentang, tidak ada masalah untuk selesai dengan 5. Yang pertama dia kata, tuan-tuan salih, yang pertama, tidak sempurna ibadat wajib tanpa adanya dia, maka ibadat itu wajib. Tidak sempurna ibadat wajib tanpa adanya dia, maka ketika itu wajib dia. Itu ayat lama. Ayat saya belajar untuk guru saya. Maksudnya Allahu Akbar. Tanpa adanya dia, ya. Jadi siapa dia tu? Tanpa adanya dia,
maka dia tu wajib. Salinglah dulu. Tidak sempurna ibadat wajib tanpa adanya dia, maka dia tu wajib. Okey. Seperti wudu. Sekarang ni saya nak ambil wudu, wajib tak? Apa nak wajib? Saya tak nak sembahyang, nak ambil wudu je. Tak perlu, tak wajib. Bila nak sembahyang baru wajib. Jadi ambil wudu ketika sembahyang tu wajib. Okey. Ada dah. Dr. Wi kata ada dah. Oh, tu dia tengok. Tak tahulah macam mana murid ni. 10 kali pun baru je. Tak apa, kita ulang kaji. Okey. Tuan-tuan, saya ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Ya. Tapi ketika saya nak nikah tu, wajib tak saya ada? Wajib sebab saya jadi wali. Tapi kalau saya ada di rumah, tak kisah nak lari-lari lah. Nak pergi mana lah, sebab ada di rumah kan. Tak? Betul tak? Nanti baru ke sekali sini kan. Tapi ketika anak saya nak kahwin, saya mesti ada sebab saya kena jadi wali. Boleh tak? Kena itu baru faham. Okey. Yang kedua, ingat bab wudu tadi. Yang kedua, apabila bercampur halal dan haram, walaupun sikit, yang haram tu sikit, tapi haram juga. Itu harus. Haram. Hari ni orang buat kek, masuk arak. Walaupun kek tu sikit, tapi arak tu haram, maka seluruh kek tu haram. Ambil contoh kek. Kalau macam ni lah. USB. USB. Antara halal dengan haram. Haram tu sedikit. Halal tu. Susah nak jawab sini. Sebab itu tuan-tuan, kita nak memahami hukum Islam, kita kena kreatif. Kena bijak. Kalau sekarang ni tidak ada lagi ekonomi umat Islam selain daripada SB, jadi SB pada kita tu harus. Sebab kalau tak ada SB, umat Islam hilang dia punya pendapatan. Sekarang harus. Sebab kita ada ulama-ulama dalam tu yang mengatakan harus. Sekarang ni mana kita nak melabur dalam keadaan sekarang ni kepada orang Islam semua sekali? Kalau tuan-tuan simpan bank Islam, siapa yang banyak meminjam bank Islam sekarang ni? Yes, Cina. Saya bukan kata main-main. Orang bank Islam kata kalau tak ada orang Cina tak maju bank Islam tu. Semua Cina banyak. Orang Melayu ada ke pinjam 10 juta? Nak pinjam 10,000 pun 20 kali pergi tak dapat lagi. Betul? Cina dengan seluar pendek yang nampak sulit dengan panjang tu kan, pergi masuk bank Islam, yang nampak poket tu kan. Pergi dapat, duk kejap perusahaan dapat. That's pentingnya image berniaga. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, ingat yang kedua contoh dia. Ingat yang kedua contoh dia? Contoh dia yang kedua tu tidak campur. Okey. Haram. Bukan kuih saja, bukan kek saja. Kalau pergi kedui kahwin, di belakang tu ada meja untuk toke-toke minum arak. Seluruh majlis tu tak boleh pergi. Haram. Sebab di belakang ni tak apa. Di belakang tu toke-toke minum arak. Duk minum arak kan? Dia bukan arak tu orang buat, arak toke tu bawa di belakang rumah tu. Hukumnya haram juga. Jadi bila nampak minum arak, kita jangan pergilah. Kalau pergi berdosa. Ikut hukum ni. Ya? Kalau ada function yang memang mix, Cina ada, Melayu ada kawan kita. Kalau tak ada minum arak tak apa. Tapi Kalau ada tak boleh. Al-Khamru. Tak boleh al-khamru. Tengok, saya belum cakap lagi al-khamru. Tapi kalau kata Syubhat. tu, kalau kita Chinese kan, dia buat dia punya mesti ada alam. Yalah. Itu di situlah kita nak kenali siapa kita. Kalau kita seorang yang tegas, no, I cannot come to your house because you have. Tapi kalau arak tu ada daan, bagi tak apa. Kalau dia buat hotel kan. Betul. Jadi jelas kan? Jelas. Jadi orang Cina kan dia tahu dah orang Melayu kalau ada arak tak datang. Jadi biar dia tahu begitu. Daripada orang Melayu, kerana tepi kita arak kuning kan. Terus selalu buat kita terminum juga masam je. Jadi kita nak tengok hukum ke, nak tegak hukum ke, ataupun kita nak tegakkan sosial kita. Ada tempat tak boleh buat? Tanya raya tu jangan Ustaz. Tak kira lah dia tengok raya. Apa tiga raya India, raya Cina. Kalau ada arak tak boleh lah. Ambil raya dia mesti ada. Biar dia.
dia tak apalah, dia punya minuman kan. Kalau kita pergi Satu tu. Macam perayaan ada majlis tari menari apa semua tu campur. Kalau tari menari tu, sekarang ni kalau nak sebut tari menari, bagi orang Melayu dah biasa sangat dah. Dia nak pergi tadi gelik apa semua kan, biasa dah kan. Betul. Kalau tarian tu haram lah. Haram lah. Haram lah. Tuan-tuan, jangan kata hari ni zaman saya muda-muda dulu, tarian mau inam tak boleh, haram. Tapi orang dulu mana tahu haram. Mana jumpa orang perempuan pakai telekung tahun 60-an 70-an. Ustazah pun rambut panjang ni duk jalim begitu. Tak ada. Ustazah saya tak ada rambut, bukan main lagi depan pengetua ni rambut. Sekarang ni ada ke? Sekarang kita pergi Terengganu, tidak ada seorang pun pelajar Terengganu, walaupun sekolah menengah biasa, yang tak pakai tudung. Sebenarnya inilah dia perkembangan Islam negara kita hebat. Saya bawa seorang profesor, dia kata, negara awak hebat pada negara Islam Madinah. Di Madinah kedai-kedai tidak ada tempat sembahyang. Betul tak? R&R tak ada. R&R pun tak ada. Masuk pun busuk korong ada. Betul. Sini mengalah Paris. Dia punya kebersihan. Kita nak buang air tak boleh, duk tunggu, nolak. Bersih, betul. Tapi bila kita duduk dalam keadaan selesa, kita tak sedar sebenarnya kesesaan daripada sistem pemerintahan kita. Hebat, bagus. Tengok masjid hari ni. Masjid, merata-rata masjid. Nak sembahyang tak ada je. Petronas ada masjid, setiap stesen ada masjid. Ada wakaf, ya Allah, hebat. Memang kita lebih bagus pada negara-negara yang memang Islam. Dah sangat Islam dah. Nak buat Islam apa lagi? Adakah nak buat setiap Petronas tu masjid jamek? Betul. Kita tak bersyukur sebenarnya. Betul saya kata. Hebat. Tengok sekolah-sekolah kita. Quran, betul, hebat. Tuan-tuan, saya nak beritahu, imam-imam kita jusa C. Imam kita jusa. Jusa A imam kita, gaji 10,000 sebulan. Ada kereta free. Mana ada imam jusa? Datuk, betul. Imam Masjid Negara jusa. Jusa A. Besar. Sedar tak? Kita sedar tak kehebatan kerajaan mengangkatkan martabat orang agama? Hebat tak? Hebat. Kalau saya nak sebut 75 benda yang orang tak boleh nafikan hari ni. Bagaimana kita Islam di negara kita. Tak boleh nafikan. Hari ni di Paris, masjid-masjid mengata-kata ajar bahasa Arab. Di Paris, di Amsterdam, di Frankfurt, mengata-kata, profesor yang baru jumpa saya, mengata-kata, I want you to be there, to train our people there. Kalau ustaz dah pergi sana, menangis dia. Ustaz Allah. Kalau malam-malam hari saya pergi sana. Okey, itu mengarut je. Okey, Dan. Okey, yang keempat, saya nak try je tengok. Tidak mudarat dan memudaratkan. Kalau sesuatu benda tu tak mudarat dan tak memudaratkan orang lain, boleh. Kalau memudaratkan sama ada diri dia atau orang lain, tak boleh. Saya bagi contoh. Kita ambil kasut, curi kasut di masjid. Kasut kita kena curi. Kita ambil kasut tak imam. Boleh ke? Tak boleh. Kita ambil kasut orang tu, memudaratkan orang tu. Dan kita curi kasut, memudarat kita. Sebab masuk neraka curi kasut. Ya? Itu biarlah dia salah. Baik tu. Tengok. Dia tabik dah tiba-tiba. Tuan-tuan, joke tak apa, tapi ini konsep dia, kena faham. Okey? Yang keempat, Bukan masa dekat dengan masjid. Dekat masjid Arab. Bila kasut kita tak ada. Kan banyak kasut-kasut sesepah tu. Kita ambil lah. Kita pun tahu. Jadi hak kita ke kasut tu? Bukan. Bukan. Kalau bukan hak kita, walaupun bersepah-sepah, jangan ambil lah. Ada orang dia tak ambil. Dia niat sedekah lah. Tapi kalau tanya saya, balik kaki ayam. to be safe, jangan ambil. Kan? Jalan kaki ayam. Sebab ketika itu kita disunatkan berkaki ayam. Berkaki ayam lah kita. Kan? Okey. Yang keempat, menolak kerosakan lebih baik dari membuat kebaikan.
Ya, menolak kerosakan lebih baik dari membuat kebaikan. Kita ambil contoh, kita anjur pesta untuk nak kutip apa tu derma untuk anak yatim. Kita menganjur pesta untuk nak kutip derma anak yatim. Anjuran pesta tu haram. Sebab pesta tu ada minum arak semua sekali kan. Kalau tak ada minum, tak banyak dapat duit. Ada tadi-tadi gelik kan. Haram. Biarpun anak yatim tu terus yatim tak apa, asalkan kita jangan buat maksiat. Itu maksud dia. Okey. Yang kelima, matlamat tidak menghalalkan cara. Maksudnya matlamat kita baik, nak kutip derma untuk anak yatim, tapi kita buat perjudian. Tidak jauh beza dengan yang keempat tadi. Dia sedikit persamaan, tapi ada dia punya ciri-ciri kelainan dia. Okey tuan-tuan, tuan-tuan faham ni? Faham? Okey. Okey. Nombor 4. Nombor 4, menolak kerosakan lebih baik dari membuat kebaikan. Umpamanya kita ada pesta judi untuk nak kutip derma anak yatim. Pesta judi itu merosakkan masyarakat. Ya, kemudian anak yatim itu bagus. Biar anak yatim miskin pun tak apa, asalkan jangan ada kerosakan. Mana kerosakan tidak boleh dilakukan untuk mendapat kebaikan. Tidak boleh. Ya? Lebih kurang je. Lebih kurang je. Ya? Robin Hood. Robin Hood. Okey tuan-tuan. Kita masa menceburi kita. Okey. Ini detail. Ini detail. Jadi ulama telah menentukan ada lagi 99 sub division dia yang menerangkan sebab ni. Ini nama dia syariah Maxim. Okey, tuan-tuan buka dalam Quran. 99 ni dia dibangunkan untuk menjelaskan. Kalau yang agak keliru antara 4 dan 5, gunalah yang 99 ni. Saya beri satu saja. Satu saja saya beri, ya. Satu saja. Umpamanya setiap perkara itu mengikut niat. Betul tak? Jadi kalau niat dia bagus, last sekali pihak hakim akan mengambil kira tu niat dia. Tapi kita boleh tahu tak niat orang. Maksudnya everything refer to intentions. Ya, okey. Niat. Satu niat. Yang kedua, yang ke-99 adalah yang lain. Tuan-tuan bacalah dalam surah Maxim. Okey, setakat ni faham? Setakat ni faham? Okey. Kita masuk Quran sekarang. Boleh? Boleh kita rehat 2 minit? Okey, tuan. Kita nak faham Quran ni 6,330 ayat lebih ni, ataupun 6,600 ni, kita mesti belajar 4 perkara besar. Yang pertama sekali kita kena belajar nahwu. Kita dah belajar kan? Yang kedua kita kena belajar sarah, betul tak? Yang ketiga kita kena belajar balaghah, betul tak? Balaghah ni kita tak belajar lah. Dan yang keempat fasahah. Jadi 2 ni pun dah cukup dah untuk kita belajar. Yang ni tak usah mikir lah. Ya. Okey, nahwu. Okey. Bila nahwu ni tuan-tuan? Okey. Okey. Tuan-tuan, dalam nahwu sorof ini tuan-tuan, yang kita bercara 3 perkataan saja dah tak masuk. Yang menganggoti Quran. 3 perkataan sahaja. Tidak ada lebih daripada tu. Yang pertama perkataan tu nama dia fi'il, betul tak? Betul tak? Yang kedua nama dia isim, betul tak? Yang ketiga nama dia haraf. Ini saja. Haraf. Okey. Untuk nak belajar fi'il ni ada lebih kurang 640 small topik yang kita kena belajar nak faham fi'il. Saraf saja 3. Nak ni nahwu saraf ni, 2 ilmu ni ada 3 saja jenis perkataan yang berbeza untuk mendapat dia, iaitu haraf. Betul tak? Tak ingat dah? Ya, betul. Kena support saya cepat-cepat, nanti lambat habis. Haraf. Untuk isim saja lebih kurang 480. Antara 2 lah, bertukar lah. Untuk haraf saja topik dia 1440
35. Betul-betul sama tahun hijrah ini. Tahun hijrah tahun ni. Jadi tuan-tuan dan puan, all together, cuba kira berapa? Ini tajuk ni. Tuan-tuan jangan tanya saya dari mana saya dapat. Itu cantik dulu. Okey. Jadi fi'il saja ada 640 topik kecil yang boleh kita kena tengok. Untuk isim saja 480. Untuk haraf saja 1435. So jumlah berapa? 25? 15? Yes. Maknanya tuan-tuan, to understand Al-Quran truly, you have to go to 2515 subtopic before you understand. So, tuan-tuan tak pernah belajar ni, tak payahlah. Jadi, tuan-tuan kena ikut saya. Daripada semua topik ni, represent 23 medan saja. Saya dah tengok secara inklusif dalam tu 23 medan. When you understand all the medan, you understand all the topics automatically. Tuan-tuan, siapa medan 1? Siapa medan 2? Siapa medan 3? Siapa medan 4? Oh, tengok angkat. Puan Hayati, Datuk medan apa? Hajah Ramah medan apa? Orang belakang medan apa? Habi dia medan berapa? Habi kita lah. Ya, tuan-tuan, as long as you remember all the medan, that's okay. Orang tanya kita, apa belajar? Sebut, semua medan sebut. Sebut dengan orang sekali. Medan pertama sebut. Datin sebut kan. Jadi sekarang ni teman-teman, untuk memahami ilmu, kita memahami secara, dia kata metacognition. Metacognition tu, meta orangnya, kemudian cognition tu apa yang dia bawa. Jadi boleh faham tak? Okey. Yes. Bukan 2515. Habis? 255 3 kali. 25? Okey. Jadi tak apa. Tak apa. Tuan-tuan, sekarang ni saya nak ubah dia punya topik, boleh tak? Okey. Daripada sini saya kata Al-Quran itu adalah mengandungi 23 subtopik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 23. Okey, setuju? Boleh? Tuan-tuan. Lepas habis ni kita balik. Ya, Quran ni, untuk faham Quran ni, yang inilah. Medan lah. Okey. Tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan faham jawab majrur, faham mudhaf ilaih, faham mubtada khabar, faham anna dan saudara, faham inna dan saudara, faham tabi', ya, faham lagi-lagi tu semua, faham cara baca semua, faham, tahu mufrad musanna jamak, tahu 23 tu, maka tuan-tuan telah cover sebanyak 2553 small topic, including 3 parts ini dalam Al-Quran. Jadi baca buku apa pun, tuan-tuan akan tahu ini buku ni tentang fa'il. Kalau terjumpa buku ni jawab majrur, this is medan 1. Okey? Sekarang ni saya sediakan 8 medan lagi untuk support 23 medan. 1 hingga 8. Inilah supaya tuan-tuan faham. 1 hingga 8 ini is a new medan. It is just to explain what are in the medan 23. Yes. Untuk melengkap. Bukan medan baru. Iaitu isim berbaris depan. Betul tak? Isim berbaris depan. Jadi tuan-tuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah satu sebab isim berbaris depan adalah bila dia itu mubtada. Ingat tak? Bila mubtada sudah medan 3. Correct or not? Means 8 ini they explain further what are in the 23 medan. Boleh? Okey.
Jangan takut. Ini adalah untuk menerangkan yang 23 ni. Bukan orang lama, orang baru, bukan orang baru. Okey. Sepatutnya malam ni kita bagi lagi 12 medan baru, iaitu isim mansub. Isim mansub. Isim berpada atas ada 12 sebab. Jadi tuan-tuan, isim yang baris atas ni pun dengan 12 sebab pun ada sebahagiannya dalam medan 23. Ada isim inna, khabar kana, betul tak? Yes. Tak baik? Dah, okey. Mani dia bukan orang baru. Dia orang lama. Cuma kita letak balik situ. Saya telah susun balik dalam structure approach supaya tuan-tuan tak faham sini, faham sini. Tak faham sini, faham sini. Okey? Lepas tu tuan-tuan, saya cover lagi dengan 20 lagi. 20 lagi, iaitu ini 20 lagi. 20 lagi. 20 lagi. Jadi 20 ni saya belum beritahu nama dia lagi. Nah, insyaAllah kita akan bagi. Kalau beritahu pening kepala. Tapi percayalah, 20 ni just to explain dalam ini, dalam ini dan dalam ini. Bukan orang baru, orang lama. Tapi kita make further detail. Kemudian saya bagi lagi 20 lagi. 20 lagi. Ya. Okey. Okey, 20 lagi ni tuan-tuan, it just to explain ni. To explain sampai ke atas. Sampai ke atas. And last kali but not least, saya bagi lagi 28. 28 ni sangat detail, sehingga tidak ada lagi benda lain masuk. Ya. Untuk menerangkan ini. Jadi berkembangnya ke bawah is a matter of detail. Jadi tuan-tuan jangan takut. Ya, jangan takut. Okey. Okey. Ni tuan-tuan, sorry. Di sini ada 3, iaitu isim majrur. Okey. Jadi campur semua sekali 114. Jadi ini kaedah. Ini dikatakan kaedah. Ramai orang banyak ilmu tapi kaedah tu yang tak ada. So what to give first? So I bagi kepada tuan-tuan 23 medan. 23 medan, if you study ini the whole lot ni, you may understand all this part dengan bagus, dan boleh keluar hukum, dan bolehlah memegang jawatan mufti di rumah. Itu penting. Matlamat kita nak jadikan mufti. Jadi tak payah lagi telefon ustaz. Ada orang telefon ustaz, nak tanam kat mana terbunyi ni? Ada? Kena ada nesan tu tak? Ada orang tanya. Nak basuh ke tidak? Nak pakai kemiang ke tidak? Ada orang tanya saya kan. Ya. Ada seorang hamba Allah tu, dia tanam terbunyi, dia beli batu nesan RM25. Betul ke situ? Dia dengar daripada mana tak tahu. Jadi tengok-tengoklah kebun saya, ada batu nesan. Saya pulang mati. Ada batu nesan tinggi tu. Batu nesan tu, batu nesan lelaki lah, saat terbunyi tu lelaki. Inilah dia ilmu-ilmu yang kita kena handalkan. Jadi tuan-tuan, ini dia yang kita nak belajar. Jadi dia, ya, ini dia. Jadi haraf banyak tak? Banyak? Banyak? Sebab haraf dia mengubahkan, dia mengeluarkan hukum sebab haraf. Okey? Okey? Kita ambil contoh. Ma Muhammadun illa haraf tak? Illa Rasul. Muhammad itu bukan orang lain, tetapi dia seorang Rasul. Jadi the use ma and illa, hukum, keluar hukum. Boleh tak kita kata ma Abdullah, bukan Abdullah melainkan guru KUI? Boleh tak? Tak guna. Tak ada faedah. Siapa nak dengar? Ma Abdullah, bukanlah Abdullah, illa KUI, melainkan betul istisna. Betul. Tapi tak guna. Tak guna. Okey. Tuan-tuan ni. La. Ini haraf. Ini haraf. Ini haraf. La ilaha illa, melainkan Allah. Sebenarnya makna dia mudah je. Ilahun Allah. Tuhan itu ialah Allah. Kenapa pakai la? Tiada Tuhan melainkan itu hukum sudah keluar dalam tu. Tidak boleh disembah melainkan
Allah. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu the use la and illa, it is actually konun. Konun, undang-undang dalam bahasa Arab. Kanun dia. Kanun tu orang Melayu, orang Arab konun. So, insyaAllah kita sambung minggu depan. Okay. Tapi ni 129 Allah pula dah. 38 Okey. Yang ni berapa ke ni? Berapa ni? 25? Betul. Yang ni. Okey, yang ni 28. Lepas tu 12 8 12 3 20 28 114. Betul. 8 12 ni 12 okey, 28 ni 20 114. Kan apa? 3 dan 3 ni isi baris bawah terus. Majrur 3. Okey. Jadi tuan-tuan, ini dia apa yang kita nak belajar. Sikit lagi, Al-Quran tu istimewanya sebab dia ada kalimah mabni. Ingat tak? Tak? Berubah, betul tak? Isim pun ada mabni, ada mu'rab. Haraf semuanya mabni. Yang mabni baca mabni ala. Okey? Yang mu'rab sama ada marfu', mansub, majrur, bi. Majzum, bi. Jadi saya akan train tuan-tuan sampai kenal dengan teliti mabni dan mu'rab ni. Apa? Kita habiskan ini. Sebab tu saya nak lengkapkan saya punya modul saya. Kita tertinggal 5. Tertinggal 5 kali. Ada kahwin semua kan? Saya baik ustaz kahwin awal lagi. Tidak ni. Ada orang kata ustaz kahwin cuti lagi. Aduh. Okay, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhanantu nafsi faghfir li fa innahu la. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala bika. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Wa 'ala yabu fa innahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي